Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi hari ini kita masuk ayat yang ke-6 suratul Baqarah. Kalau ayat yang awal iaitulah ayat yang ke-4 dan 5 menceritakan tentang orang beriman. Kemudian ayat yang ke-6 ataupun ayat ke-3, ke-4 dan ke-5 menceritakan tentang orang beriman, which is mereka beriman dengan Al-Quran dan isi kandungannya dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So masuk ayat ke-6 ni, kalau kita perasan dia akan ayat yang ke-6 dan ke-7 ni cerita tentang orang musyrikin, orang yang tidak beriman, orang kafir. Dan ayat yang nanti, ayat ke-8 dia cerita tentang munafik pula. So ada 3 golongan. Yang golongan kanan, golongan kiri dan golongan tengah. Masuk golongan tengah ni, dia sebenarnya golongan kiri tapi dia macam kanan. So ada 3 golongan, yang jelas beriman, yang jelas kufur, yang samar-samar ataupun yang kita panggil apa? Unknown lah dia punya status di antara beriman dan kufur. Jadi ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama ada engkau memberi mereka peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Jadi kalau kita secara literal, kita akan nampak ayat ni maksudnya macam no point, tak ada faedah berdakwah untuk orang datang kepada Islam, untuk orang beriman kepada Allah dan Rasul, untuk orang buat baik. Sebab ayat ni nampak macam secara literal, orang yang tidak beriman, orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah dan Rasul, kamu bagi dia peringatan ke, kamu tak bagi dia peringatan ke, mereka tak beriman. Itu literal kan? Adakah itu yang dimaksudkan? So sebenarnya bukan macam tu lah. Maksud kamu ajak dia ke, kamu tak ajak ke, ini adalah sifat yang lain daripada, bukannya maksudnya tidak bermanfaatnya dakwah. Dakwah kena jalan. Maksudnya setiap daripada kita ni, dia ada tanggungjawab untuk nak sebarkan agama menurut kapasiti masing-masing. Orang yang bekerja dalam mana-mana bidang pun, dia ada kapasiti dia untuk dia menzahirkan Islam itu, dan dia berbangga dengan Islam dan menyebabkan walaupun dia tak bercakap, tak keluar satu perkataan pun, tetapi dia tahu kapasiti dia, apa tujuan dia buat something. Contohnya dia itqan, dia buat kerja dengan baik, kemudian menjadi contoh kepada orang lain, kemudian dia relate dengan agama dia yang mengajar dia untuk buat, kalau nak buat something, buat dengan bersungguh-sungguh. So ikut kapasiti masing-masing. Itu basic dia yang sebenarnya memang semua orang ada tanggungjawab. So kalau semua orang ada tanggungjawab macam ni, apa function dia apabila Allah sebut kamu bagi peringatan ke, kamu tak bagi peringatan ke, mereka tak akan beriman. Mereka akan tak terima. So betul, memang ada golongan mereka ni memang tak akan beriman sekalipun telah dibentangkan semua ayat dan keterangan. Ia adalah satu kumpulan yang sememangnya cakap macam mana pun dia akan ada justifikasi dan dia akan deny. Dia hidup in denial lah. Dia menafikan dan tidak menerima walaupun dia tahu betul. Itu sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus, walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Walaupun datang
didatangkan semua ayat, maksudnya semua keterangan, semua hujah, semua petunjuk tentang kebenaran agama tak akan diterima sehinggalah mereka melihat azab yang pedih. Sebagaimana Firaun kan, apabila waraku qala amanna, apabila mereka dah tenggelam kan, qalu amanna. So ketika mereka dah tenggelam, nak tenggelam tu, barulah mereka kata qalu amanna, kami beriman. Dan nampak barulah dia dia menerima. Sebelum ni dia tahu kebenaran tu, tetapi dia di dalam mod penafian. Kerana apa? Kerana kita tengok antara dia sebab ataupun ayat ni adalah kepada mereka yang kufur dalam keadaan takabur. Mereka sombong, mereka yang macam kita sebut tadi, di dalam keadaan penafian. Dia mod penafian, dia menafikan walaupun dia dah tahu betul. Even kita sebagai Muslim, seorang Muslim, secara basic, secara asas beriman kepada Allah dan Rasul. Kita tahu yang kita akan dibangkitkan. Tetapi ada banyak cabang-cabang ataupun perkara-perkara agama yang kadang-kadang kita tak mampu buat. Kita tahu benda tu kita tahu benda tu mesti buat. Kita tahu benda tu mesti buat, kita tahu benda tu mesti tinggal. Ada yang mesti buat, ada yang mesti tinggal. Tetapi kita kadang-kadang kita tak buat. Benda yang kita mesti buat, dalam masa yang sama kita masih lagi buat benda yang kita mesti tinggal. Tetapi dia antara dua. Dia antara kita buat tu, kita maksudnya benda yang wajib kita tak buat dalam keadaan kita sedar benda tu wajib tetapi kita tak buat. Kita dalam mode justifikasi, tak mampu, tak sampai seru, belum dapat hidayat dan sebagainya. Tapi as long as kita berada dalam rumah Islam, dalam keluarga besar Islam, so dia adalah benda yang masih lagi maksudnya kita boleh lagi perlahan-perlahan ubah berbanding kalau kita berada di luar keluarga Islam, waliyahzubillah, kemudian kita menafikan kebenaran. Okey. Nabi SAW dia bersungguh-sungguh untuk memastikan semua orang beriman. Maksudnya Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah, maksudnya ada golongan yang memang dia terima dan dia menerima Islam, dia dengar hujah dan dia menerima Islam. Ada di kalangan golongan musyrikin ni, mereka bukan tak tahu, mereka bukan tak tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Tetapi mereka tu yang kita cakap tadi, di dalam mod penafian, sombong. Mereka tidak menerima bukan kerana tidak tahu benar, tetapi mereka tidak mahu terima kerana mereka kita panggil tadi takabur, sombong. Okey. So kita sebagai Muslim, kita kena buat kita punya tugas sebagai seorang Islam atas kapasiti kita, buat dakwah secara mengikut kapasiti dan kemampuan kita. Ini adalah satu ayat yang Nabi SAW dia nak, Allah nak Nabi SAW tak sedih. Tidak sedih jika dakwah tidak diterima. Tidak, maksudnya di sini innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Kamu bagi peringatan ke, kamu tak bagi ke, mereka tak beriman. Maksudnya di situ adanya golongan yang memang Allah bagi tahu pada Nabi yang memang mereka tahu kebenaran tapi mereka tak nak ikut. Jadi sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd, fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya ke atas engkau menyampaikan tugas. Nabi SAW sampaikan wa 'alainal hisab, dan ke atas kami menghitungnya. Maksudnya menghitung apa yang kita buat
apa yang disampaikan, kerja atas kapasiti yang kita telah lakukan. Kita nampak macam kita tak ada tau kapasiti ni. Sebenarnya kita ada role, kita ada tugas. Lebih lagi dalam zaman dunia tanpa sempadan, semua orang boleh bercakap, menyampaikan pendapat, semua orang mempunyai hak untuk bersuara, sehingga nampak bergaduh sesama kita, sesama umat Islam. So di antara benda yang kita boleh cuba di atas kapasiti kita, yang paling simple dan basic, diam. Diam ni dia adalah sunnah yang besar tau. Dia adalah satu tanggungjawab besar sebagai orang Islam. Dia apabila nampak benda tu dah tidak, apa kita panggil, kalaupun dia bercakap, dia tidak mengubah apa-apa. So di situ dia ada sunnah yang besar, iaitu diam. Dia panggil as-samtu hukmun. Diam itu satu hikmah, satu something yang sangat power sebenarnya. So tu satu kita panggil di atas kapasiti semua orang yang mampu buat. Semua orang mampu buat sebenarnya diam ni. Tu secara basic dia memang semua orang mampu lah. Tetapi bila sampai kepada practicality dia, memang susah nak diam. Baca kat Facebook ke kat WhatsApp, orang share sebagainya, kat Telegram tu. Ustaz, kalau tadi Ustaz sebut kalau kita diam, kalau bercakap pun tidak ubah apa-apa. Adakah kita perlu diam juga kalau kita bercakap akan memburukkan lagi keadaan? Kalau kita bercakap tak mengubah apa-apa, of course lah kalau dia memburukkan, dia akan lebih daripada kita panggil apa, berlawanan dengan sunnah untuk diam itu. Terima kasih Haji Shanum. Maksudnya kalau tak mengubah apa-apa pun, kalau kita cakap tak mengubah apa-apa, so baik diam. So kalau kita bercakap dia menambahkan lagi teruk, so of course lah lebih utama diam. Dia panggil dalam ilmu usul fiqh dia panggil mafhumul aula. Kita panggil apa? Benda yang lebih utama berbanding apa yang disebut. Dia tidak disebut. Tidak, Nabi SAW kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang ni masyhur. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, falyakul khaira, hendaklah dia bercakap benda-benda yang baik, atau kalau tak ada, diam. Okey. Mafhum dia itu dia punya literal dia. Apa dia panggil yang tersurat. Yang tersirat dia daripada hadis ni ialah kalau kita bercakap menambah keburukan, of course lebih lagi dianjurkan untuk diam. Dia panggil benda tu tak sebut dalam teks, tetapi dia difahami dengan maksud yang lebih besar daripada apa yang disebut di dalam teks. Faham Macam contoh, Allah kata jangan cakap pun dengan orang tua kita, dengan mak ayah kita. Adakah bila Allah sebut jangan sebut pun dalam Quran, adakah bererti kita boleh cakap benda-benda lain yang selain bukan tu yang nak dimaksudkan oleh ayat tu. Ayat tu walaupun dia sebut yang tak boleh, tetapi konteks dia, ayat itu teks, konteks dia maksudnya yang lebih besar daripada itu, maksudnya cakap kurang hajar, cakap kata-kata yang kasar, of course lebih lagi dilarang berbanding so Quran dibagi contoh yang paling minima. Kalau minima betul pun tak boleh, apatah yang lagi lebih teruk daripada itu. Okey. Faham itu maksudnya antara kaedah cara untuk kita membaca teks.
Al-Quran ataupun hadis. Seterusnya, ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Allah telah menutup hati, pendengaran dan penglihatan mereka dan bagi mereka azab yang dahsyat. Okey, ayat ni yang pertama dia ada satu waqaf, dia panggil waqaf tam yang boleh waqaf dan boleh sambung terus, iaitulah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, boleh berhenti kat situ, wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Maksudnya kalau berdasarkan based on terjemahan ataupun maksud ayat itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah Subhanahu wa taala khatam. Khatam ni ghatta, menutup hati dan pendengaran mereka. Okey, berhenti. Wa ala absarihim ghishawah, dan ke atas penglihatan mereka ghishawah, satu penutupan lagi. Walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Okey, faham maksudnya? Kalau dari sudut satu je saya. Maksudnya kita boleh berhenti kat wa ala sam'ihim tu, waqaf tu dah tam, dah sempurna, tak perlu ambil belakang balik. Ghishawah tu? Ghishawah boleh juga berhenti ataupun boleh juga sambung. Maksudnya kalau kita biasa baca kan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kita sambung kan, tapi maksudnya waqaf yang sempurna ialah wa ala sam'ihim. Maksudnya dah sempurna dah di situ, maksud dia dah sempurna dah kat situ. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dah sempurna maksud dia. Wa ala absarihim ghishawah, satu ayat lain, satu jumlah lain. Wa ala absarihim ghishawah ni, kalau siapa belajar bahasa Arab, dia tahulah yang ni dia panggil khabar muqaddam kan, mubtada muakhar. Ada yang ni belajar apa muakhar, muqaddam, mubtada, khabar. Tinggi tu, tinggi sangat, belum sampai pun tinggi sangat tu. Mubtada khabar ni subjek predikat lah, subjek dan predikat. Maksudnya wa ala absarihim ghishawah, dan di atas ataupun ke atas penglihatan mereka ada penutup. Okey. Maksudnya kalau macam kita sebut di dalam rumah ada Muhammad. Maksudnya terbalik, sebab Muhammad di dalam rumah. Dia panggil predikat dia di kedepankan, subjek dia di kebelakangkan. Tak apalah. Dah jauh sangat pula. Temunya nak bagi tahu sudah sempurna. Maksud dia wa ala sam'ihim. Okey. Seterusnya, yang pertama, dosa adalah punca hati tertutup. Hati ditutup. Maksudnya apabila kita buat satu dosa, maka akan ada bahagian yang telah gelap, telah tertutup. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesombongan mereka daripada menerima kebenaran dan berpaling daripada menerima hujah. Maksudnya, dan kita kata tadi, sama ada kamu bagi mereka keterangan ataupun kamu tak bagi keterangan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Kerana apa? Kerana sebabnya ialah kesombongan. So kalau kita itu sebagai orang yang tidak beriman secara total kepada Allah dan Rasul, tetapi sebagai orang yang beriman,
kita beriman secara general tentang kebenaran agama. Tetapi isi kandungan ada kadang-kadang kebenaran telah jelas tetapi kita tidak menerimanya. Itu yang bahaya tu. Kita menolak kebenaran tu adalah satu daripada dua sifat yang ada bagi orang yang sombong. Orang yang sombong ada dua sifat dia kan. Apa sifat orang sombong? Iaitulah menolak kebenaran dan memperlecehkan orang. Tu orang sombong. Orang sombong tak masuk syurga walaupun ada sikit sezarah sombong. Allah kata, Nabi kata tak masuk syurga. Sombong tu apa? Dua tu kan. Okey. Okey. Apabila berbicara tentang hati, khatamallahu ala qulubihim, Allah yang menutup hati mereka. So kita boleh faham bahawa hati ni adalah satu yang dari part of kita punya body yang jiwa yang dipegang oleh Allah. Biadillah. Allah yang membolak-balikkan sebagaimana Nabi SAW bersabda, wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Dan Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama kamu. Okay. So once kita buat salah, apa yang kita kena buat ialah kita mesti cepat untuk taubat, cepat-cepat untuk minta ampun. Sebab apa? Kita kena tahu taubat ni adalah wajib kan? Dan taubat ni adalah wajib yang tidak boleh ditangguh. Dia panggil al-wujub 'alal faur. Dia panggil, kalau istilah dalam ilmu fiqh dia, wajib yang tak boleh ditangguh. So once kita buat salah, kita istighfar, kita minta ampun. Tapi kalau terjatuh lagi, kita minta ampun lagi. Mungkin terjatuh pada salah yang sama, tetapi jangan kumpul. Ustaz, Ya. Ustaz, saya nak taubat tu Ustaz, dia termasuk kesalahan kecil dan kesalahan besar. Cuma kesalahan besar kalau taubat nasuha lah kan? Ya, betul. Dosa kecil pun taubat, dosa besar pun taubat. Cuma taubat dosa besar dia adalah taubat nasuha yang ada syarat-syarat tu. Syarat yang 3 tu. Syarat taubat yang 3. Apa 3 tu? Tinggal, menyesal dan berazam. Tinggal, menyesal, berazam. Kalau ada kesalahan dengan orang, kena kembalikan hak orang. Okey. Nabi SAW sabda, innal mu'min idza adnaba dhanban kanat nuqtatu sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuhu wa in zada zadat hatta ta'lu qalbahu. Fadhalika ar-ran alladhi qala Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal tu ada ni kan, berhenti tak ambil nafas tu, saktah. Sesungguhnya seorang mukmin itu melakukan dosa. Jika dia melakukan dosa, akan ada titik hitam pada hati dia. Nuqtatus sauda. Fa in taba wa naza'a wasta'taba, kalau dia bertaubat dan dia cabut diri dia daripada kesalahan tu, dia tinggalkan kesalahan tu, suqila qalbuhu. Suqil ni berkilat. Kilat balik hati. Wa in zada, kalau dia bertambah lagi, buat salah lagi, zadat hatta ta'lu qalbahu, bertambahlah titik-titik hitam dan sehinggalah ta'lu qalbahu, sehingga dia memenuhi hati dia. Jadi macam paru-paru orang isap rokok. Tapi hitam yang bukan hitam yang sakit, yang boleh bawa pergi jumpa doktor ni, pergi klinik, pergi hospital ni. Ni hitam yang
hitam secara bukan secara zahir, secara batin. Fadzalika ar-ran. Itulah yang dinamakan sebagai ran. Ar-ran dalam firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan kalla, sama sekali tidak, bahkan rana ala qulubihim. Hati mereka ini ran, tertutup, kotor. Ma kanu yaksibun. Bukan Allah yang kotorkan, tetapi kita yang kotorkan. So apabila kita yang kotorkan, Allah tutuplah kerana kita yang minta ditutup. Okey, itulah maksud dia. Hati itu tertutup bukan kerana Allah yang tutup semata-mata terus begitu, tetapi dia adalah bima kanu yaksibun, apa yang kita buat. Kita yang degil, kita yang tutup, bukan Allah yang tutup. Hakikatnya Allah yang tutup, tetapi kita yang minta. Bukan walaupun tak minta dengan kata-kata, tapi kita minta dengan perbuatan. Maksudnya Ustaz, kita tak boleh mengatakan dah ditakdirkan aku macam ni. Tak boleh. Memang tu adalah satu mazhab akidah yang bersalahan. Iaitulah mazhab yang akidah yang mengatakan semua yang kita buat ni adalah bukan kehendak kita, tetapi takdir Allah semata-mata. Kita tidak mempunyai pilihan. Habis. Itu adalah mazhab yang rosak. Sedangkan Allah kata faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman, beriman. Siapa yang tak nak, boleh kufur. Ikut kamu nak macam tu, kamu. So itulah lebih kurang wallahu ta'ala a'lam tafsir. So ayat yang seterusnya nanti ialah ayat yang berkaitan dengan orang munafik. So telah selesai ayat yang awal itu hari, ayat yang ketiga sehingga ayat yang kelima menceritakan tentang sifat orang beriman. Mereka apabila membaca Al-Quran bertambah keimanan. Apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, maka mereka mengikutinya. Kalaupun mereka tak berjaya nak ikut secara sempurna, mereka berazam untuk ikut. Tetapi berlawanan pula dengan orang kafir, orang yang tidak beriman. Apabila dibacakan ayat Quran, apabila didatangkan keterangan, hujah, maka mereka melawannya, mereka bagilah macam mana pun akan ada justifikasi. So dia adalah dua sifat yang berlawanan di antara satu dengan yang lain. Begitu juga di kalangan orang Islam, walaupun mereka beriman in general, secara asas, secara umumnya mereka beriman pada Allah dan Rasul, tetapi ada part-part dalam ketentuan-ketentuan agama, ada juga ada juga yang mungkin kita rasa macam kita tak mampu buat, kita justify. Kita sombong, kita dah dengar kebenaran, kita tak nak ikut. Walaupun tidak termasuk secara total di kalangan orang yang tidak beriman, tetapi ia adalah satu sifat yang berlawanan dengan sifat orang Islam, orang beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Ayat 8 Ustaz ada tak? Ayat 8 minggu depan insyaAllah. Dia cerita tentang munafik, kita baca sekali je, sekaligus dengan beberapa ayat seterusnya. Ayat 8 dia dah start. Ayat 8 sekejap wa minan nasi man yaqulu. Nak tanya Ustaz? Boleh. Nak tanya Ustaz? Ya, Prof. Jadi maknanya selepas ayat 7 tu, habis satu cerita, kat situ pun wakaf tam juga ya Ustaz? Sebab itulah kita masa kecil-kecil dulu, kalau baca tu akan baca sampai ayat ke-7 kan. Lepas tu ayat ke-8 sambung baru.
So kalau kita baca dalam solat, so kalau kita baca rakaat pertama daripada ayat 1, boleh baca sampai ayat 7. So ayat ke-8 tu adalah bermulanya cerita tentang lain pula, tentang golongan lain. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, sama. Okey, so hari ni kita masuk muka surat 17. Muka surat 17 iaitulah 17 bukan 17. Muka surat 19. 19, sorry. Okey, muka surat 19 ni dia lebih kurang macam tayammum, tetapi dia bukan tayammum, tetapi sama juga ada keuzuran untuk menggunakan air ataupun air tu tak boleh kena direct kerana adanya balutan. Okey. Al-mashu ala al-jabirah, sapuan ke atas pembalut, atas balutan. Sama ada balut simen ke, sama ada balut bandage ke, sama ada balut plaster ke. Plaster kan, yang tu luka kecil tu. Apa sahaja balutan kerana luka. Kerana luka ataupun ia perlu dibalut untuk tujuan apa-apa sahaja tujuan perubatan. Perubatan kot, tak ada sebab lain kot. Kalau kita nak balut dan tak boleh ditanggal dalam tempoh tertentu. Patah Ustaz, patah tulang. Patah. Walaupun tak balut. Simen. Simen lah maksudnya. Okey, simen. Tapi kalau besi tak simen kan? Masuk besi. Mula-mula tu simen juga. Supaya dia tak lari. Lepas dah masuk besi, buka lah. Besi kalau buka lah. So dia ada tempoh masa tak? Ada. Jangan kena air ke masa dah masuk besi tu? Yang tak boleh kena air tu kalau luka Ustaz, kulit terpecah. Okay. Kalau dalam tu tulang patah, kulit tak luka, tak adalah pantang tak boleh kena air. Okey. Cuma pergerakan sakit lah. Tapi kena air tak ada apa-apa mudarat lah? Tak ada, kalau patah tak ada. Okey. Alright. Terima kasih. Okey. Wasahibul jabair, orang yang menggunakan pembalut, yamsahu alaiha, wajib ataupun bukan guna perkataan wajib ni, dia guna perkataan wajib pula. Dia boleh lah, sebenarnya dia rukhsah. Rukhsah dia bukan jadi wajib kan. Rukhsah. Dia sapu, mengusap balutannya. Wa yatayammam wa yusalli. Dan dia bertayamum dan kemudian dia solat. Maksud dia secara maksudnya asas pada masalah ni, kalau kita ada balutan kat mana-mana anggota yang wajib untuk basuh, sama ada wajib untuk basuh. Kalau wuduk, anggota wuduk lah. Kalau mandi memang semua wajib kena. So kalau ada balutan, so kalau mengikut kaedahnya dalam fiqh ataupun fiqh mazhab Syafi'i ni, ialah seorang itu dia kalau dia ada balutan yang tidak boleh ditanggalkan dalam tempoh tertentu, ataupun dia boleh tanggal, tapi kalau tanggal dia melambatkan proses penyembuhan pun boleh masuk juga. Dia
ambil wuduk macam biasa kalau wuduk, kemudian dia tayamum dan kemudian dia sapu ke atas balutan tersebut, sapuan, bukan basuh je, sapu, kemudian dia tayamum. Dia kena top up dengan tayamum. Maksudnya dia buat dua. Dia kena wuduk macam biasa, sapu di atas balutan dan tayamum. Yang ini yang sebenarnya ramai orang yang question lah. Orang sihat buat satu, orang sakit buat dua. Boleh faham tak? Maksud Ustaz, kalau misalnya tangan dia patah, okay, so dekat dia punya pergelangan tangan for example, so ada balutan atau simen kat situ lah macam Prof cakap tadi. So that means kena usap dengan air juga tentang yang balut tu, okay, lepas tu tayamum dekat tempat yang tak boleh kena air itulah, bukan the whole thing kan? Tayamum macam biasa lah, sapu muka dan tangan. Sapu muka dan tangan. What I'm trying to understand ialah kalau 4 anggota yang nak kena basuh kan semua. So that means kena buat guna air macam biasa tapi usap tentang yang balut. Bila dah lengkap semua, tayamum semua sekali. Is that what you mean? Tayamum semua sekali tu maksudnya apa? Maksud tayamum, sapu muka dan tangan lah, tayamum. Okay. Alright. Okay. Oh, itu maksud so, double tu. Dia tu maksud double. Maksudnya dia kena buat dua tata cara bersuci, iaitulah menggunakan air dan yang menggunakan debu. Sebab itulah sebenarnya ini adalah question yang sangat banyak sebenarnya yang orang question, iaitu orang sihat buat satu, wuduk saja. Orang sakit buat dua. Iaitulah wuduk dan tayamum. Okay. Kenapa tak tayamum je? Sebab air ada? Sebab ada part yang dia boleh kena air. Ada part yang boleh kena air. Maksudnya dia kerana dia mengikut kepada kaedah dia kata ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu au julluhu. Apa yang kita tak boleh buat semua, tak boleh tinggal semua. Macam contoh kita solat, kita boleh kita tak boleh berdiri sahaja. So berdiri tu rukun. Tetapi bukan bererti bila kita tak boleh berdiri, kita tak perlu solat. Kerana yang tak boleh ialah berdiri sahaja. So yang dimaafkan ialah berdiri sahaja. Solat masih wajib. Sama juga macam wuduk. Kalau contoh yang tak boleh ialah tangan sahaja. So yang diberi keringanan tangan sahaja. Muka, kepala, kaki masih lagi perlu untuk dibasuh macam biasa. Sebab yang tak boleh sahaja yang diberi keringanan. Sama macam solat tadi, yang tak boleh sahaja diberi keringanan. Faham Ustaz, boleh tanya, saya nak tanya, saya nak clear betul-betul. Sebab tak apa nak clear ni. Maksudnya katakanlah maksudnya ialah kita bila ambil wuduk, kita bila dalam keadaan kita yang darurat ni, kita hanya perlu fokus kepada anggota wuduk yang wajib sahaja. Jadi maksud kalau anggota yang tak wajib tu berbalut ke apa, dia tak menjejaskan apa-apa. Sebab that mean kita tak payahlah ambil sembahyang tayamum kat dia sebab dia bukan anggota wajib. Jadi kita cerita tak anggota wajib saja. Itu satu yang saya nak jelas, betul ke tak? Dan jadi maksudnya kata kalau anggota wajib tu berbalut dengan simen ke, berbalut dengan bandage ke, berbalut dengan plaster ke apa ke,
Jadi anggota wajib tu sahaja kita kena larutkan air dan kita kena tayamun. Kat situ saja. Tak bermaksudnya anggota wajib lain yang kita dah ambil ayat semayang tu bertayamun juga. Kita tayamum hanya kat yang darurat tu saja. Itu satu. Soalan saya nak jelas. Nombor 2, itu tentang bab ambil air wuduk. Bagaimana tentang bab mandi wajib tu? Mandi hadas besar. Tu macam mana ya Ustaz? Okey, terima kasih. Sama. Maksud kita kena clear tayamum apa? Tayamum sapu muka, sapu tangan, sama ada pergelangan yang kita bincang tu ada dua pendapat, tangan ataupun sampai siku. Itu tayamum. Jangan salah faham bila kita sebut mesti di top up dengan tayamum. Maksudnya tayamum kita sapu seluruh anggota wuduk. Bukan, tu maksud dia. Maksud dia, kita berwuduk macam biasa. Okey, yang patah tangan kanan. Kita basuh muka, kemudian tangan kanan. So, tangan kanan berbalut, kita sapu. Okey, habis. So, sekarang ni, tangan kiri tak berbalut, basuh macam biasa. Kepala sapu macam biasa. Kaki sapu, basuh macam biasa. Kemudian, di top up dengan tayamum kerana kita hanya sapu saja tadi dekat atas balutan. So kita tayamum, sapu muka dan kedua tangan. Sama ada pergelangan ataupun sehingga siku. Tu maksud dia. Begitu juga dengan mandi wajib. Mandi macam biasa, kemudian di bahagian yang berbalut sapu saja, kemudian setelah selesai tayamum, kemudian dah selesai. Itu maksud dia. Saya tak tahu, tapi praktikal di hospital mungkin Prof boleh share macam mana yang diajar kepada pesakit. Okey, sambung lagi clear insyaAllah. Sampai situ clear Okey. Clear Ustaz, thank you. Alright, alhamdulillah. Wala i'adata alaihi in kana wada'aha ala tuhrin. Serta tidak perlu mengulanginya sekiranya dia memakai pembalut dalam keadaan suci. Yang ini memang susah sikit. Dan memang macam tak realistik. Iaitu kita dah buat macam tadi, kemudian kita solat, kemudian kalau kita pakai balutan tadi tu, sebelum kita berwuduk, sebelum kita bersuci, so kita kena ulang solat yang kita buat dalam keadaan kita pakai balutan tu selepas daripada balutan itu dicabut. Maksud dia macam ni, kita auzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah jauhkan kita terlibat dengan satu kemalangan. Moga Allah jauhkan lah. Contohlah, bukan kita lah, jangan kita lah. Ada fulan, dia accident. Kemudian ambulan pun bawa lah pergi hospital. So bawa pergi hospital, kena simen, ada kawasan ada patah. Saya tak tahu lah prosedur dia macam mana, tetapi dia pun disimenkan dalam keadaan, of course lah, takkanlah dia nak pergi berwuduk dulu. Mesti ada terus simen kan. Takkan dia kata, jap doktor, saya nak ambil wuduk dulu. Mana ada, kan ada macam tu. Maksud dia, mesti dia, kalau dia disimen sebelum dia bersuci daripada hadas, so semua solat yang dilakukan ketika mana tangan dia berbalut itu mestilah diqada kembali setelah balutan dia dicabut. So kalau 10 hari, kalau sebulan banyak. So ini adalah satu pandangan dalam mazhab Syafi'i yang memang
kita terpaksa untuk, bukan terpaksa, memang secara general je fatwa ini memang tidak diamalkan dan tidak diberikan kepada orang. Maksud dia itu menyusahkan orang. Orang dalam sakit tu dia kalau baca statistik kan, ramai orang sakit kat hospital pun tak solat kan. Dalam keadaan macam tu pun dia tak solat. Kalau dah macam ni nak kena ulang-ulang lagi lah dia tak solat kan. Maksud dia, kalau pun kita pakai dalam keadaan tidak bersuci, maka solat kita sah dan tidak perlu diulang. Menurut pandangan mazhab yang lain. Di sini ada je kepentingan untuk kita mengetahui fatwa dan mazhab lain untuk sebagai satu kemudahan rukhsah yang Allah berikan untuk seorang hamba tu dia nak menunaikan kewajipan yang dia mesti jalankan. Faham maksudnya tak adalah mesti wuduk dulu. Boleh saja dia balut dan dia solat macam biasa. Okey. Wa yatayammam, kemudian seterusnya, poin yang seterusnya, wa yatayammam wa yusalli, kemudian dia wajib bertayamum untuk setiap solat fardu. Wa yusalli wa likulli faridah wa yusalli bitayammumin wahid ma syaa minan nawafil. Okey, yang ini dia masuk balik dalam masalah tayammum. Dalam masalah tayammum, iaitulah kalau kita tayammum secara satu, maksudnya kita tayammum memang tayammum, maksudnya memang tak ada air ke apa ke, memang tayammum saja, ataupun memang langsung tak boleh kena air. So okey. So satu tayamum, satu solat. Dan satu tayamum itu boleh untuk kita solat apa sahaja daripada solat sunat. Dan apa sahaja amalan-amalan sunat. Kemudian kalau kita nak solat yang seterusnya, maka kita kena tayamum dengan tayamum yang baru. Yang itulah adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Maaf Ustaz, maksudnya Ustaz, kalau kita dah ambil wuduk, kita dah tayamum, badan kita anggota wajib tu bersimen, tetapi air wuduk kita tak batal pun lagi. Maksudnya kita tak kentut, kita tak kencing, kita tak buang buang najis besar. Tapi kita tetap juga kena ambil wuduk ya. Kerana tayamum, ini maksudnya tayamum bukannya yang mandi kemudian dia tayamum. Ni maksudnya tayamum satu-satunya. Bukannya tayamum dan bercampur dengan air tadi. Ataupun dia buat dua. Ini maksudnya yang memang tak ada air. Tayamum tu dia hanyalah mengharuskan solat. Listibahatis solah dia panggil, untuk mengharuskan solat, bukannya mengangkat. So sebab itulah kalau kita tayamum kerana kita contohnya diwajibkan mandi, so kemudian kita tayamum. So selepas daripada ada air, kita mestilah untuk mandi semula, kerana tayamum tadi tidak mengangkat hadas. Sebaliknya tayamum hanya mengharuskan ibadah sahaja. Faham membolehkan kita buat ibadah. Ibadah mesti dibuat dalam keadaan bersih. So tayamum ni hanya mengharuskan saja, bukannya mengangkat hadas. Faham Ustaz, nak tanya, kalau satu tayamum untuk satu solat, jadi kalau orang tu kebiasaan amalan dia membuat solat sunat sebelum dan selepas, maksudnya dia kena berwuduk untuk sunat tu, solat sunat, lepas tu dia bertayamum untuk satu solat sunat, lepas tu dia bertayamum lagi sekali untuk solat fardu gitu.
perkara-perkara sunat dia boleh guna tayamum yang sama. Cuma kalau nak buat the next yang wajib, barulah dia wajib untuk memperbarui tayamum. Tapi kalau sunat tu, tapi walaupun bagaimanapun, secara kita panggil, kita tengok fiqh yang lebih luas, memang kita dapati di sana memang di kalangan mazhab yang lain, mereka mengatakan bahawa tayamum tu mengangkat hadas kerana tayamum tu adalah pengganti. So, dia menggantikan apa sahaja yang wuduk itu berfungsi. Macam solat Jumaat, dia menggantikan solat Zuhur. So, kefarduan yang tertakluk dengan solat Zuhur itu terangkat dengan menunaikan solat Jumaat. Even orang perempuan kan boleh solat Jumaat walaupun dia tak wajib, so dia tak payah solat Zuhur. So tayamum pun sama, dia menggantikan wuduk. So apa sahaja yang tertakluk dengan wuduk, dia telah di take over oleh tayamum. So mengikut kalau fatwa mazhab yang sedemikian, satu tayamum bolehlah, tak kisah selagi belum terbatal ataupun selagi belum berhadas. Maksudnya tayamum itu mengangkat hadas. Itu fatwa mazhab lain lah. Cuma saya sebut ni sebagai satu, kita panggil nak melihat keterbukaan ataupun bagaimana mereka berhujah di antara satu sama lain. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Tapi kalau tanya saya, memang saya pada kecenderungan saya apabila meneliti hujah di antara dua kumpulan ulama, memang saya apabila baca tu memang ialah dengan keterbatasan ilmu saya cenderung untuk mengatakan pendapat yang mengatakan tayamum mengangkat hadas itu adalah pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Kerana apa saya kata macam tu? Kerana dia tidak ada keterangan yang jelas di dalam Quran ataupun hadis bahawa tayamum tu, kalau tayamum kemudian kena ulang balik. Tak ada. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada apa-apa soalan sebelum kita tangguhkan. Ustaz. Ya. Nak tanya sikit ni tentang keluar sikit pasal bab tayamum ni. Saya ada ikuti satu ceramah ni. Saya jadi risau bila dengar ceramahnya ustaz ni berkata bahawa Islam ni bukan kita jangan pegang Islam ni sebagai Islam yang terjadi mengikut warisan. Maksudnya kita kena suruh anak-anak kita tu angkat balik syahadah. Sebab walaupun kita ni suami isteri Islam, tak semestinya anak kita tu dah Islam. Allahu Akbar. Saya dengar ni saya kata biar benar ustaz ni bercakap ni. Saya cukup risau sangat. Biar benar ni. Maksudnya kita kena suruh anak-anak kita semua angkat syahadah balik. Kalau tidak seolah-olah macam dia bukan Islam. Ustaz tolong jelaskan ustaz. Kalau yang Hajah Syahnum rasa? Saya rasa kenapa lah perlu nak angkat syahadah balik? Sebab apa? Kalau dah mak ayah Islam, dengan lazimnya anak tu Islam lah. Kalau tambah lagi kalau dia dah solat, dia apa semua, dah secara langsung memang dia dah angkat dah syahadah pun. Betul lah tu. Ya, betul lah yang Hajah Syahnum fikirkan tu. Cuma dari sudut penghayatan syahadah tu lah yang
yang ditekankan, bukan kata dia dah Islam. Tapi even kalau dia budak umur 4 tahun, kita suruh dia asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah pun dia bukan tahu apa, dia belum menakul maklumat dengan baik kan. So apabila dia telah memayis ataupun kita dah ajarkan dia dengan nilai-nilai Islam, dengan penghayatan agama daripada kecil, itulah dia, bukanlah suruh syahadah balik. Tak, dia secara apa orang panggil, secara keturunan dia memang anak orang Islam. Bahkan dia, bagaimana kita kata dia memang anak orang Islam, dia orang Islam, ialah kerana apabila dia mati, dia adalah menjadi satu kesepakatan dia masuk syurga, dia di syurga. Berarti dia adalah Muslim walaupun belum ada kefahaman terhadap agama tu. Berbanding anak orang kafir, dia masih lagi ada pertikaian di kalangan scholars. Bagaimana, adakah mereka berada di tengah-tengah di antara syurga dan neraka, belum boleh masuk lagi, tengok macam mana. Itu adalah bahasan dia, saya pun tak ingat sekarang. Cuma sebagai anak orang Islam, dia meninggal, dia adalah di kalangan penghuni syurga. Bahkan dia menjadi syafaat kepada mak ayah dia. Apabila baby yang mati baby ni, dia adalah antara orang yang membantu ibu bapa dia di akhirat. Terima kasih, betul Ustaz. lah apa yang Haji Shanum faham tu, betul lah. Cuma mungkin Ustaz tu dia nak bagi tahu ni lah, ajar maksudnya berikan penghayatan agama itu maksud dia. Ustaz ni dia tasawuf, Ustaz. Yalah, maksud tu penghayatan lah. Yalah, kalau dia sebut atau dia lafaz syahadah ataupun tidak, dia adalah satu benda yang tak dipanggil tidak difahami oleh budak tu. Sama je macam jiran saya di Pulau Kubu dulu. Dia marah anak dia sebut la ilaha illallah. Tapi itu tidak menjadikan dia masuk Islam pun. Dia marah, dia sebut la ilaha illallah. Ya Allah, la ilaha illallah. Dia sebut. Tapi dia tak masuk Islam. Dia bukan Islam lagi. Sama macam budak pun. Macam tu lah dia. Penghayatan Islam tu lah yang maksudnya yang ditekankan. Maksudnya Ustaz, bila nak masuk Islam tu, dia kena syahadahnya betul lah kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan kalau dia sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maksudnya dia belum dikatakan masuk Islam ya Ustaz. Itu syahadah yang orang kata yang tak lengkap lah ya. Maksud dia ikrar dengan hati. Dia lisan saja tak cukup. Dia mesti ikrar dengan lisan, ikrar dengan hati. Ikrar dengan hati. Maksudnya benda tu yang tak ada bagi jiran saya tu. Sampai sekarang pun tak berjaya lagi. InsyaAllah Allah bagi hidayah kat dia. Maksud sekarang ni Ustaz, kalau kita tengok secara umumnya, Islam ni begitu cantiknya, dia mengatakan tiap apa yang kita lakukan, ia datang daripada hati kita. Sebab tu kita kena jaga hati kita elok-elok. Sedangkan orang putih lah, kafir lah, kita kata orang putih lah. Sebab orang putih lebih banyak lagi mentaksirkan benda ni. Orang putih pula mengatakan tiap apa yang kita lakukan adalah berdasarkan otak kita. Apa yang kita fikir, kita buat. Tapi Islam, dia lebih cantik mengatakan dia datang daripada hati kita. Ustaz, jelas sikit Ustaz? Maksud jaga hati ni, itulah tu kita faham. Kita panggil kan kalau hati ni had jantung kan. Kalau terjemah had ni jantung kan. Dia kita panggil antara
antara dia kedua. Sebenarnya kita boleh nampak dengan jelas dia ada dua, iaitulah di antara kita punya IQ dan EQ IQ dan EQ. Di antara akal, pemikiran dan juga perasaan, emosi kita. So dia bergabung di antara dua. Dia apabila kita menerima sesuatu tu secara rasional, maksudnya akal kita memikirkan dan menerima dia sebagai satu kebenaran, maka di sana dia akan ada emosi yang menentukan untuk dia ikut ataupun tidak. Keinginan dia, willing dia. Macam satu orang tu, dia tahu rokok bahaya. Dia tahu, tapi itu sekadar pengetahuan. Maksudnya dia telah menerima rokok itu bahaya secara maklumat, secara ilmu, secara keterangan hujah. Tetapi kenapa dia merokok lagi? Di sana barulah kita faham bahawa dia ada di antara tahu dan mahu. Agama memang kedua-dua ni adalah yang mesti sentiasa saling bersama, tidak berpisah. Tahu dan mahu dipanggil fatwa. Kalau dalam bahasa agama dia fatwa, takwa. Fatwa kita tahu, tapi nak ikut fatwa tu kena ada takwa. Ada orang dia tak tahu fatwa, maksudnya dia jahil. Tetapi ni jahil, maksudnya dia tak tahu dari sudut keterangan. Tetapi ada orang yang jahil, bukan dia tak tahu keterangan, tetapi dia tak nak ikut keterangan. So agama ni dia sentiasa berjalan di antara fatwa dengan takwa. Tahu dengan mahu. Faham tak? Faham Faham Ustaz, maksudnya kena synchronize lah fatwa dengan dengan takwa tu, kita kena synchronize kan? Ya, kita tak semestinya kita tahu dan kita mahu. Ada benda yang kita tahu tapi kita tak mampu nak buat. Kita tak mampu nak ikut. Ada benda yang Allah kata tak boleh buat tapi kita tak mampu nak buat. Itu tak mampu tu takwa. Kita tahu tu sekadar fatwa. Tahu tu sekadar tahu lah. Dia belum lagi sampai. So kalau macam ajar Shanun kata, orang putih kata semua everything is about kita punya pengetahuan, akal. So sebenarnya dia adalah dua berjalan di antara dua. Di antara kita tahu dan juga kita mahu. Wallahu a'lam. Ada apa-apa? Kalau tak ada, mungkin kita boleh tanggung dulu minggu depan insya-Allah. Jadi tanggung dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.